Muddin. Maknanya wajib hari-hari kita sebut pasal kiamat, pasal akhirat. Masuk dalam hati kita. Ya. Jadi apabila bintang-bintang di langit berguguran, ya, wa idzas samaa'u fatarat, banyaklah ayat kan. Langit tu pula ada 7 lapis, setiap satu lapis jaraknya Nabi sebut sebelum ni kita beritahu apa, hampir-hampir 500 tahun perjalanan antara satu lapis dengan satu lapis. Lepas tu jumlah bintangnya pula berapa banyak, meronyok-ronyok, ya Allah, berbilion-bilion, trilion. Ya, Bima Sakti dengan galaksi lagi. Semua tu akan jatuh hancur berguguran. Ya, dahsyat. Gunung Ganang. Kenapa sebut Jibal Gunung Ganang? Sebab kalau Gunung Ganang hancur, yang lain habis lagi tenang hancur. Ya. Selama ni berlaku tsunami ke apa, Gunung Ganang masih steady lagi kan. Itulah pasak, orang panggil pasak bumi tu. Yang hancur rumah, kereta, habis hanyut apa semua, pokok-pokok tumbang. Ya, berlakulah sikit kita kata ada yang namanya gempa bumi, bumi merekah terbelah. Tapi bukit Gunung Ganang masih steady lagi. Tapi kalau Gunung Ganang sendiri hancur, habislah. Memang kiamat dahsyat. Sehari dua ni kita tengok apa, letupan gunung berapi kan, dekat Indonesia, Jawa Timur. Apa nama tempatnya. Apa yang tuan-tuan terbayang bila tengok video tu? Video dia kata hujan apa, asap dengan apa tu? Abu tu kan. Apa yang terbayang? Pukul 4 gelap. Kan? Pukul 4 petang gelap, segelap-gelapnya diselubungi asap dan abu. Automatik kita nampak itulah yang nanti akan berlaku, peristiwa Ad-Dukhan. Tanda-tanda besar kiamat. Ad-Dukhan. Asap, dia gelap, pukul 4 gelap. Semua buka lampu. Tu pun tak nampak apa. Dan memang Nabi sebutkan, Ad-Dukhan nanti bila keluar, kita nak tengok tangan pun tak nampak. Tengok tangan dekat-dekat pun tak nampak tangan kita. Gelap, gelemat. Tu dia punya hing-hing lah tu, tanda-tanda Allah bagi kan. Orang kata dunia dah betul-betul tenat dah. Dunia dah di penghujung dah kan. Tu kiamat. Cuma mujur lah, kita kata mujur tu, waktu berlaku hari kiamat tu, yang tinggal di muka bumi hanya orang kafir je. Orang beriman semua Allah matikan. Orang-orang beriman Allah matikan. Walaupun dia ada iman sebesar biji sawi. Mati dengan cara ditiup dengan angin. Satu angin yang datang daripada sebelah Yaman tu kan. Angin tu Nabi kata selembut sutera. Kena je orang beriman mati. Asal ada iman je mati. Kalau yang tak mati tu maksudnya kalau nampak dia Islam tapi tak mati-mati. Maknanya di sisi Allah dah tak Islam lah tu. Maknanya iman dia habis terburai lah. Yang mati tu maksudnya sah lagi. Sah lagi iman dia. Jadi kalau kena angin tu tak mati-mati, mana tahu lah. Di sisi Allah rupanya dia dah kafir dah murtad dah, ataupun dah rosak dah iman akidah dia. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita risau kan. Maka berlakulah kehancuran dunia yang kita namakan sebagai kiamat. Yaumul qiyamah. Atau apa sajalah nama-nama yang lain. Al-Qari'ah ke. Saya tengah kompos, tengah cipta satu lagu. Tapi lagu tu tuan-tuan tak sesuai dengar. Dia untuk genre yang agak laju. Tapi tajuknya Zalzalah. Tajuk lagu yang saya tengah buat ni, Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ambil itulah. Zalzalah ni hari kegoncangan. Jadi lagu tu cerita pasal kiamat lah. Adalah dalam lirik-lirik dia tu bintang bertaburan, cerita pasal kiamat. Cuma lagu dia tu agak rancak. Ya, bersemangat. Bukan Zai tu. Itu apa M Syarif apa tu?
Zalzalah. Zalzalah. Jumaat depan, Jumaat ni kan, hari ni Senin kan. Jumaat ni insya-Allah kalau tak ada arah bintang, saya di radio bernama. Ke berapa? 11.30 kot. Yang tu dia minta saya ulas pasal satu lagu yang saya buat, tajuknya Dosa Terakhir. Dia suruh jadikan tazkirah lagu tu. Lepas tu Ustaz ceritalah kenapa bubuh nama lagu tu Dosa Terakhir. Radio bernama. Okey. Baik, itu iklan sikit. Salah satu dari kesan kewafatan kesan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lahirnya golongan murtad yang enggan mengeluarkan zakat. Dia tak nak keluar zakat tu dengan maksud dia menafikan hukum zakat tu. Dia kata zakat tak wajib. Itu yang jadi murtad. Bila benda wajib dia kata tak wajib, masalah. Tapi kalau dia tak nak bayar zakat, dalam keadaan dia tahu zakat wajib, dia terima hukum zakat tu wajib, dia tahu ini hukum Allah. Cuma dia tak tahu kenapa balok liat tak nak keluar zakat. Itu belum murtad. Itu tak murtad. Dia cuma dosa besar lah. Dia tak jatuh kafir. Kan? Maksud yang murtad ni maksudnya mereka tak terima dah hukum tu. Dia berkata tak wajib lah. Wajib waktu Nabi hidup lah. Nabi dah wafat tak ada. Mansuh hukum. Mandai-mandai pula dia bertukar hukum. Maka itu bila mereka beriktikad sedemikian, murtad lah. Jadi Abu Bakar lah yang berhadapan dengan golongan-golongan ini. Saya lupa dia punya angka tu 10,000 juga geng-geng mereka ni berperang. 10,000. Maknanya bukan sikit. Abu Bakar terpaksa berhadapan, hantarlah kita punya panglima-panglima Khalid Al-Walid dan beberapa lagi. Memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Mereka jadi ramai sebab bergabung dengan geng-geng Nabi palsu tu. Bergabung pula Musailamah Al-Kazzab. Jadi ada pengikut. Itu antara fitnah yang paling awal bila Nabi wafat. Jadi betul Nabi kata, wa ana amanun li ashabi. Selagi aku ada, keadaan terkawal lah. Tapi bila aku wafat je, kamu akan tengok satu-satu. Dan betul lah tu. Dan itu adalah dipanggil qadha' dia. Kanal qadha'u, itulah satu ketetapan. Bahkan ada di antara mereka yang mendakwa sebagai Nabi. Ni tadi. Seperti Musailamah Al-Kazzab. Inilah nama yang selalu kita akan petik pun. Kalau munafik kita akan sebut siapa? Abdullah bin Ubay. Lepas tu seorang lagi siapa? Abdullah bin Sabak. Dua itulah nama besar dalam mengaitkan dengan puak-puak munafik. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabak. Sabak itulah dipanggil gerakan Sabaiyah. Bukan Sabak berenam, tak ada kena-mengena. Abdullah bin Sabak. Kalau Nabi palsu ni, Musailamah ni lah. Musailamah Al-Kazzab. Dia waktu Nabi ada pun sebenarnya dia dah cuba promosi dah diri dia sebagai Nabi. Tapi tak berjaya lah, orang tak peduli kat dia. Jadi bila Nabi dah wafat, dia kata right time, right place kot kan. Kena masa lah untuk dia zahirkan dia sebagai Nabi. Masa Nabi ada, dia dah mula dah tunjuk perangai. Dia ajaran sesat ni bukan kira nama pun sesat. Sebab tu kita pernah sebut sebelum ni, ada ke ustaz geng-geng tarikat yang sesat-sesat ni, guru-guru mengaku dia guru lah kan, mursyid, tapi rupanya sesat? Ada ke? Ada. Sebab apa ada? Yalah, yang mengaku Imam Mahdi pun ada. Maknanya Imam Mahdi lagi terror daripada tok-tok guru tarikat. Ada ke orang sanggup mengaku mendakwa dirinya Imam Mahdi? Ada. Sebab yang mengaku Nabi pun ada. Kan? Nabi lagi hebat daripada Imam Mahdi. Ada ke orang sanggup tergamak nak mengaku dirinya Nabi? Kita kata lebih pada tu pun ada, mengaku jadi Tuhan terus. Fir'aun. Fir'aun tu semua orang tahulah, kat Malaysia pun ada Tuhan Harun kan. Harun je pun Tuhannya.
dan macam-macam lagi. Ya, Namrud lah apa semua. Sebab tu bila Dajjal keluar, tak ada masalah lah bila dia mengaku dia Tuhan. Memang akan ada pengikut dia. Benda-benda sesat ni macam itulah. Na'udzubillah min zalik. Ya, minta Allah lindung iman kita. Ya, boleh membezakan hak dan batil. Dia panggil furqan. Boleh beza. Ini betul, ini tak betul. Tambah zaman celaru sekarang ni. Pening kepala kan. Itu dia fitnah. Bila Nabi wafat. Geng-geng Musailamah Al-Kazzab. Dia ada lagi, bukan Musailamah ni. Ada 2-3 orang lagi. Semua pakat-pakat mengaku jadi Nabi. Lebih lanjut pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, mulalah lahir berbagai macam fitnah yang dimulai sendiri dengan pembunuhan ke atas Khalifah Osman. Ini antara, kita kata apa ya, detik-detik sejarah hitam. Berlaku pembunuhan ke atas Khalifah. Sayyidina Umar pun mati dibunuh juga, Sayyidina Umar, tapi masa itu masih terkawal lagi. Sayyidina Umar mati dibunuh ketika memimpin solat subuh kan. Sayyidina Osman mati dibunuh di tempat kediamannya apabila puak-puak pemberontak yang adalah istilah dipanggil burah. Mereka lah. Waktu dia nak dibunuh tu, apa dia baca? Sayyidina Osman. Dia ada baca satu ayat tu. Bukan kafir. Surah, saya tak berapa ingat surah apa, tapi ayat tu adalah kata-kata anak Nabi Adam yang kena bunuh tu. Siapa? Habil Qabil tu. Siapa bunuh siapa? Qabil bunuh Habil. Ayat Habil tu. Tak silap saya surah Al-Maidah kot. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Surah Al-Maidah kalau tak silap saya. Jadi waktu Qabil nak bunuh Habil, Qabil pegang senjata lah, tak tahulah senjata pisau ke apa ke, benda-benda tajam. Habil kata apa? Aku tak akan hunuskan apa-apa senjata. Aku tak tergamak untuk membunuh saudaraku. Kamu nak bunuh aku, bunuhlah. Aku cuba bertahan dekat mana aku boleh elak-elak. Tapi aku sendiri nak balas serangan kamu, makna kata nak bunuh kamu, aku tak akan buat. Itulah ayat yang dibaca oleh Sayyidina Osman. Sampai ada yang menyebut, pegawai-pegawai dia atau pengawal-pengawal dia pun Sayyidina Osman tak bagi kawal. Maksudnya jangan kawal dia lah. Sayyidina Osman tak bagi kawal dia. Tak nak libatkan ramai yang mati. Biar aku seorang cukup, tak apa. Sayyidina Osman ni jiwa dia macam tu. Dia agak pengasih, penyayang. Dia suka buat diplomasi, nak berbincang, nak berbaik-baik. Dia tak suka bergaduh. Itu karakter dia. Tambah-tambah yang dia lihat depan dia tu semua orang Islam. Walaupun banyaknya munafik lah. Munafik ni nampak zahir Islam lah, jadi hukum Islam. Borah pemberontak. Yang nak menggulingkan, nak menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Osman. Itu antara kemuncak jugalah, bibit awal. Sehingga lahirlah bermacam-macam fitnah yang dimulakan dengan pembunuhan ke atas Khalifah Osman oleh golongan pemberontak. Daripada sini, bertitik tolak daripada peristiwa itu, lahir pula rentetan pada itu bermacam-macam perkara bid'ah dan fitnah-fitnah yang membawa kepada perpecahan umat Islam. Yang kita kata kemuncaknya zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali mula-mula berlaku perang apa? Yang lawan dengan Aisyah tu. Perang Jamal. Perang unta. Yang Aisyah duduk atas unta tu. Lepas tu baru perang Siffin. Lawan Muawiyah. Perang saudara lah kita kata. Perang saudara. Pergeseran. Salah faham. Masing-masing ada ijtihad. Kemudian dilaga-lagakan oleh golongan munafik. Itu peranan paling jahat kita kata, licik. Kumpulan-kumpulan gerakan Sabaiyah tadi ni. Abdullah bin Sabah ni. Dia berjaya. Melaga-lagakan
kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah. 80,000 lawan 70,000 juga tak silap. Perang. 80,000 Sayyidina Ali, 70,000 lebih Muawiyah. Itu fitnah lah tu. Itu yang Nabi kata, aku tak ada nanti, inilah. Padahal mereka sama-sama kita kata Masya Allah, waktu hayat Nabi ada kan. Ya. Perpecahan tu. Dari sini pula lahirlah akidah, bukan kata berpecah benda-benda kecil, benda akidah. Sehingga wujudnya aliran-aliran seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah dan lain-lainnya. Ya. Syiah ni yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali lah, tu Syiah lah yang terlampau taksub, melampau-lampau. Dia punya tahap melampau tu sampai kata Sayyidina Ali yang sepatut jadi Nabi, bukan Nabi Muhammad. Yang ringan sikit, Sayyidina Ali yang sepatut jadi khalifah pertama, bukan Abu Bakar. Dia ada tahap-tahap ringan tak ringan tu, dia punya statement dia tu. Syiah. Khawarij ni asalnya penyokong Sayyidina Ali, tapi sudahnya mereka keluar. Keluar tu nama Khawarij daripada kalimah kharaja, fi'il madhi, kharaja. Itu Khawarij, kumpulan yang keluar. Bila mereka keluar daripada menyokong Sayyidina Ali, dulunya penyokong kuat Sayyidina Ali, lepas tu keluar ada benda mereka tak puas hati. Bila mereka keluar tu membawa orang kata apa, pahaman yang ekstrim lah, dipanggil pahaman takfiri. Yang popular kan, takfir. Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka mengkafirkan semua pengikut-pengikut. Maksudnya yang apa orang kata apa? Belaga angin dengan orang, yang tak sama pahaman dengan orang, semua dihukum kafir. Ini pun ekstrim lah. Sangat-sangat ekstrim, bahaya. Tu Khawarij. Jawapan saya lah, yang setahu saya ada. Cuma mereka kemungkinannya tak agresif, kan? Tak menonjolkan. Kalau macam Syiah sendiri, memanglah terkenal dengan dia orang punya apa? Taqiyah tu, berpura-pura. Sebab apa saya kata ada? Sebab bila kita baca hadis berkenaan Dajjal kan, Dajjal 2 kota tu dia tak boleh masuk kan. Tetapi bila berada di Madinah, apa dia buat? Dia duduk di satu bukit, kemudian bukit tu tak jauh lah daripada Masjid Nabawi. Kemudian berlaku 3 kali gegaran. Waktu Dajjal berdekatan dengan Madinah, kota Madinah, Masjid Nabawi, akan berlaku 3 kali gegaran. Sehingga kan gegaran itu menyebabkan orang-orang munafik, dalam hadis ya, orang-orang munafik akan terkeluar daripada kota Madinah. Itu Nabi kata, itulah hari yang dipanggil Yaumul Khalas. Hari penyaringan. Hanya orang betul-betul beriman je dalam Madinah. Hanya orang beriman je duduk dalam Mekah. Munafik ni bila bergegar tu, dia pun akan terpelantin, tak tahulah macam mana, akan terkeluar. Dan akhirnya mereka pun akan sokong Dajjal. Jadi hadis tu memberi faham pada kita, di Madinah, di Mekah pun ada golongan munafik. Dah memang munafik pun namanya pura-pura kan. Itu yang jadi masalah tu, cabaran paling besar ialah cabaran dalaman kan. Orang panggil musuh dalam selimut. Kalau kafir tu dah tentu kita tahu dia kafir. Ibarat minyak dan air takkan bersatu. Tapi puak-puak ni dia duduk bersama kita. Dia ada agenda dia. Itu yang jadi cabaran. Murji'ah ni kalau lebih kurang macam Mu'tazilah jugalah. Kalau tengok dia punya perincian gagasan dia tu. Dia daripada kalimah irja'. Murji'ah ni daripada kalimah irja', pengharapan. Mereka ni geng pengharapan. Mereka harap keampunan daripada Allah tapi tanpa beramal, tanpa taubat. Jadi buat maksiat pun tak apa, yang penting berharap je pada Allah. Panggil Murji'ah. Itu salah satulah dia punya gagasan dia. Irja' ni harap. Harap apa? Harap Allah ampun lah. Walaupun tak bertaubat. Kamu buatlah maksiat banyak mana, Allah ni memang pengampun. Sedangkan kita kata betul lah Allah pengampun, tapi kena
Taubat bukan sonok-sonok tenggelam dengan maksiat lepas tu harap Allah ampun. Boleh Allah ampun, boleh. Itu kuasa dia kan. Tapi Allah dah berjanji orang yang bertaubatlah yang diampun. Ya. Sebab tu dalam surah apa tu disebut wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mahu bertaubat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi berlaku perpecahan demi perpecahan. Jadi Syiah ni antara kumpulan yang sangat klasik lah. Sangat klasik Syiah sampai sekarang. Khawarij ni mungkin agak kurang lah. Dia punya orang kata apa, glamour dia tu kan berbanding Syiah ni. Khawarij mungkin ada tempat-tempat tertentu lah di Timur Tengah. Murji'ah pun dah kita ada yang dah pupus kan, cuma dia bertukar nama. Dia branding balik, macam kita kata Mu'tazilah lah, sekarang dipanggil liberal kan, Islam liberal, Islam moderate. Dia adalah nama-nama moden dia tu. Ya. Islam sekular. Sehari dua ni saya duk tengok banyak orang duk share satu video, apa ke nama entah. Dia panggil apa agama tu. Dia macam agama baru lah. Hasil gabungan. Dia campur-campur lah. Islam campur Kristian, campur Hindu, campur Buddha. Lepas tu dia banyak guna meditasi. Dia banyak guna bahasa-bahasa ini semua kuasa batin, batiniah. Macam-macam hal lah. Tu kata fitnah, zaman fitnah. Mana zaman Nabi wafat pun dah ni. Apatah kita yang kemudian-kemudian lagi lah berlonggok-longgok kan. Apa tadi Ji? Bahai kan. Bahai tu dah lama juga kan. Bahai, Qadiani. Kalau ikut Syekh apa yang baru ni meninggal syahid tu, Syekh Ramadan Al-Buti, dia kata itu memang agenda puak-puak British penjajah. Lahirkan Wahabi, Bahai, Qadiani untuk pecah belahkan umat Islam. Okey. Murji'ah ni satu lagi saya teringat. Dia punya kalau tengok, kalau kita bacalah kitab-kitab, dalam halunya tajuk ni tajuk Usuluddin lah, ilmu tauhid, firqah. Satu yang popular Murji'ah ni, orang panggil apa ya? Cukup dengan niat ni apa? Pahaman apa kita? Niat je. Tak payah semayang, niat je. Tu Murji'ah lah tu. Maksudnya pengharapan dia pada Allah tu luar biasa. Cukup dengan niatnya, mudah-mudahan Allah terima. Sedangkan Allah terima bukan sekadar niat, kamu kena buatlah kan pelaksanaan tu. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Apa saja yang kamu niatkan mesti disertai dengan amalan. Tapi tak, depa punya pengharapan kepada Allah ni melampau-lampau. Kita tak payah beramal, niat je cukup. Tu kata Murji'ah tadi, irja', diharap. Itulah kita bagi hujah tu kan. Tang makan dia tak nak pula niat kan. Makan dia sapu dulu. Dia tang amalan je. Kalau buat amalan, itulah hujahnya, kita niat je. Itu salah satu gagasan Murji'ah lah. Cuma sekarang ni macam-macam nama lah. Dulu orang panggil apa kalau kat Malaysia ajaran tu? Taslim. Ya, ada nama-nama kumpulan dia tu. Ya. Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kalau secara ringkasnya, dia kita panggil liberal lah. Liberal ni apa? Dia mendahulukan akal lebih daripada segala-galanya. Dia punya poin besar dia tu, key dia. Akal adalah segala-galanya. Kalau Quran dan hadis itu macam bercanggah dengan akal, mereka akan tolak Quran hadis tu. Akal menang lagi. Akal menang. Mu'tazilah. Mu'tazilah tu daripada kalimah i'tazala, mengasingkan diri asal makna. Dia adalah anak murid Imam Hasan Al-Basri, bukan calon-calon orang. Anak murid Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni ulama besar generasi tabi'in. Ya. Jadi ada satu anak murid ni, dia tak puas hati dengan tok guru dia. Selalu cerita tu lah, dia tak puas hati. Lepas tu dia kata, lepas ni saya tak nak ikut tuan guru dah. Dia tak datang dah kuliah. Kuliah Imam Hasan Basri dia tak datang. Lepas tu tahu-tahu dia buat satu kumpulan lain.
Jadi Imam Hasan Basri kata mereka telah mengasingkan diri daripada aku. Mengasingkan tu namanya i'tazala tu, maka dipanggillah Mu'tazilah. Ya, mereka telah mengasingkan diri daripada pengajianku dan dia bawa. Dia ni dikatakan macam pelajar cerdik lah, cerdik, otak pick up. Jadi ada benda-benda yang dia tak puas hati dengan guru dia bergaduh dengan guru dia. Jadi dia bawa kumpulan baru. Itu Mu'tazilah lah. Apa ke nama dia, kena check balik. Wasil bin Atta' ke apa nama anak murid tu. Dia setiap aliran tu ada dia punya pengasas dia tu. Macam tadilah Syiah siapa ada semua tu. Kalau kita check balik kitab-kitab semua ada. Mu'tazilah siapa, Jabariyah siapa, Qadariyah dia. Saya dulu sempatlah belajar benda-benda tu, dipanggil firqah, tajuk dalam kitab tu. Furuq, firqah apa ni? Kumpulan-kumpulan aliran-aliran yang ada dalam Islam. Apa gagasan dia, siapa orang dia, di mana tersebar, banyak di mana, utara ke selatan ke timur ke barat. Semua tu ada kajian-kajian ini buat. Di situlah kalau kita nak kaitkan pula yang Nabi sebut, umatku berpecah sebanyak 73 tu. Yang tu masuk tu lah. Satu je masuk syurga kan. Ahli sunnah wal. Jadi 72 lagi. Na'udzubillah. Itulah Syiah ada di situ. Syiah pula ada macam-macam pula lagi kan. Bawah Syiah tu sendiri, dia punya pecahan-pecahan lagi. Ismailiyah, Zaidiyah. Okey, baik. Habis. Nasihat yang kelima seterusnya daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Saidina Abu Bakar, muka surat 104. Dia punya teks dia muka surat sebelah. Arba'atun tamamuha bi arba'atin. Tamamus shalah bi sujudis sahwi, wa saumu bi sadaqatil fitri, wal hajju bil fidyah, wal imanu bil jihad. 4 perkara yang dapat disempurnakan dengan 4 perkara lain.